guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Hari ini satu lagi berita menggemparkan seluruh rakyat Malaysia melalui kenyataan terkini daripada Profesor Agus. Esok angkat sumpah katanya. Jadi siapakah yang angkat sumpah itu sahabat semua, dan kenyataan ini dari mana? Itu yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita semua. Ini adalah kenyataan ya, kalau kita lihat sebelum ini, selepas PRU yang ke-15, ya, Hadi Awang menyatakan bahwa mereka sudah cukup kerusi, ya, sudah cukup bilang untuk ya menubuhkan kerajaan, dan katanya esok mereka akan angkat sumpah. Wow, itu dia. Jadi apa yang dinyatakan oleh Profesor Agus hari ini sedikit ya, sedikit mengejutkan tentang siapa atau peranan ya Parti PAS pada hari ini yang semakin jauh tersasar daripada perjuangan asal mereka. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan kita berita yang ingin saya sampaikan hari ini. Mujur kata-kata Hadi, esok angkat sumpah tak jadi kenyataan, kata Profesor Agus ya, yang menjadi pengarah komunikasi di Jabatan Perdana Menteri pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita hayati apakah yang dinyatakan oleh Profesor Agus ini. Katanya mujur kenyataan Presiden PAS bahwa parti itu sudah cukup jumlah dan bakal angkat sumpah pada pilihan raya yang lalu tidak menjadi kenyataan. Kata Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof, atau lebih dikenali sebagai Profesor Agus. Agus berkata berdasarkan pemerhatiannya terhadap parti yang diketuai oleh Hadi Awang, perjuangan parti itu sudah berubah secara keseluruhannya. Ya, bahkan jelas terlihat kegelojohan PAS memanipulasi Islam untuk membantu ataupun memburu kekuasaan. Beliau juga menganggap ya PAS sebagai parti yang akan menyerang sesiapa sahaja secara berjemaah sekiranya berbeza pendapat dengan parti itu. Tambah lagi, serangan tersebut tentunya penuh emosi, tanpa adab dan akhlak. Kita akan diberikan pelbagai gelaran jelek. Karakter kita dicemarkan, kekuatan mental kita dilumpuhkan, kita dituduh menolak Islam. Itu antara kenyataan yang diberikan Agus, dan saya sangat pandangan saya sangat juga bersetuju, sebab kita melihat ya apa yang telah dilakukan oleh lebay-lebay ini ya, akan mencari dalil, pelbagai dalil untuk menghalalkan perkara-perkara haram yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Ya, tidak cukup dengan agama, kata Profesor Agus, PAS turut memperjuangkan isu kaum dan juga bangsa yang dahulunya mereka katakan asabiah yang perlu ditolak. Pelik sungguh PAS ini, katanya hukumnya berubah cepat. Lebih pelik lagi pengikutnya dan pentaksubnya ada dalam kalangan profesional dan cerdik pandai, katanya dalam satu catatan di Facebook pagi ini. Beliau juga mengatakan ya, tidak selesa dengan politik PAS sekarang, karena sesiapa saja yang menegur dan mengkritik pasti dianggap sesat dan juga jahat. Contohnya ketika beliau membangkitkan isu air, sampah dan jalan yang sempit di Kelantan baru-baru ini. Dalam catatan itu beliau menyenaraikan 3 perkara yang merimaskan sepanjang beraya di negeri Kelantan. Antaranya isu air berkualiti teruk, jalan berlubang, dan sampah berlonggok di merata tempat. Namun kata Agus, penyokong PAS menafikan dengan pelbagai cumuhan. Menakjubkan katanya, mereka bahagia dengan kekurangan yang ada asalkan PAS perjuangkan Islam. Saya fikir politik PAS sebelum PAS begini perlu ditolak. Saya harap sangat anak muda dan pengundi yang mahukan negara kita maju dan harmoni menolak politik sebegini. Negara kita perlu aman, dan untuk rakyat hidup sejahtera. Mujur katanya, dalam PRU lepas kata-kata kita yang sudah cukup jumlah, esok angkat sumpah tidak menjadi kenyataan. Alhamdulillah katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila Profesor Agus ya memberi komen, memberikan pandangan beliau semasa balik beraya pada hari raya baru-baru ini. Beliau menyatakan tentang 3 perkara yang merimaskan, tentang air yang tidak pernah diselesaikan, jalan raya yang berlobang, sampah yang berlonggak, yang berselerak di mana-mana, di sini di sana, dan akhirnya ya pentaksub ya, geng-geng lebay-lebay ini menyerang Profesor Agus dengan cemuhan, dengan kenyataan jelek dan sebagainya. Inilah sikap pemimpin-pemimpin ataupun pentaksub daripada parti PAS ini.
Ya, apabila ditegur mereka tidak dapat menerimanya, dan apa yang mereka buat adalah menyerang pribadi individu tersebut. Dan yang paling teruk lagi katanya menyerang ataupun menolak ajaran Islam. Itulah dia. Apabila lebay-lebay ini menggunakan sentimen agama, bangsa untuk menghalalkan perkara-perkara yang gagal mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Memang sudah nyata, rakyat Kelantan dan seluruh rakyat tahu ya kegagalan besar pentadbiran kerajaan Kelantan ya di dalam Patipas ya yang memerintah di sana amatlah gagal. Pertamanya adalah isu air yang sehingga kini belum selesai-selesai. Apabila kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini memberikan royalti minyak kepada mereka, apa yang berlaku sahabat semua? Mereka bukan menggunakan keuangan itu untuk menyelesaikan isu air ini, tapi yang mengejutkan kita adalah mereka pula menyediakan kereta-kereta mewah Mercedes kepada esko-esko, kepada pemimpin-pemimpin dalam kerajaan Kelantan. Dan yang lebih teruk lagi, mereka menaikkan gaji. Ya, rakyat di luar sana mengeluh dengan isu air, isu jalan raya yang tidak diselesaikan, tapi mereka esko-eskonya pula dinaikkan gaji, diberikan bonus puluhan ribu, ratusan ribu mungkin begitu. Dan inilah sebenarnya sahabat semua, kita boleh nampak keutamaan Patipas ini sebenarnya bukanlah untuk rakyat semata-mata, melainkan pendapat saya melainkan hanyalah untuk kepentingan pemimpin-pemimpin mereka, parti mereka semata-mata. Itu antara yang sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi saya kira ya perkara ini harus ya diberi perhatian kepada anak-anak muda khususnya. Jika mahukan perubahan, inilah masanya. Pada pilihan raya yang akan datang, ya tiada mustahil. Walaupun kita tahu Kelantan ditadbir oleh puluhan tahun, tapi jika ya rakyat-rakyat di luar sana mahukan perubahan, tiada mustahil rakyat boleh melakukan perubahan dengan menolak undi ya parti lebay ini supaya perubahan boleh berlaku di negeri Kelantan. Dan seterusnya isu seperti air, jalan raya dan berbagai lagi ya infrastruktur yang gagal diberikan oleh kerajaan ini kepada rakyat Kelantan khususnya. Jadi alright sahabat semua, terima kasih sekali lagi kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Dan sehingga itu ini sampai di sini saja apa yang saya kongsikan. Sekiranya sahabat-sahabat di luar sana mau memberikan sebarang komen, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan ikut cara seperti walan-walautit, lebay-lebay, geng takut Anwar. Apabila memberikan komen ya penuh dengan hasutan, kebencian, fitnah dan tuduhan tanpa bukti. Itu dia. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Itu dia. Jadi sahabat semua, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Oren Apa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Alright, selamat hari raya. Bye bye.